Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita dah masuk bab ke-13. Sikit lagi nak habis ni. So, bab ini berkaitan dengan ijtihad dan fatwa isu contemporary science dan teknologi. Dalam perbincangan kelas pun mungkin sudah mula mendengar tentang istilah ijtihad. Fatwa mungkin dah biasalah. Ijtihad mungkin satu yang perkara yang baru. So, hari ini kita akan bincangkan tentang institusi fatwa dan juga fatwa dalam sains. Diharap hari ini semua akan fahamlah secara ringkas tentang konsep ijtihad dan fatwa serta latar belakang institusi fatwa dan dapat menghuraikan fatwa dalam sains dan teknologi. Okey. So, fatwa ini adalah pelaksanaan hukum syarak, kan? Ia berkaitan, dia merupakan satu perkembangan lah undang-undang Islam sebab hukum itu berkembangan, ada apa yang tidak ada dulu. Mungkin ada sekarang, so perlukan satu hukum lah, kan? Dan kita nak tengok lah apa peranan mufti dan okay. So konsep fatwa daripada bahasa adalah iftaan, iaitu menjelas dan menghuraikan hukum permasalahan oleh seorang yang faqih. Okey, so daripada sudut istilah, fatwa ini adalah jawapan yang dibuat oleh mufti pada perkara yang diajukan soalan kepadanya. Okey. So, penjelasan mujtahid berkenaan hukum syarak pada pelaksanaan atau masalah bagi menjawab setiap persoalan yang diutarakan oleh seorang mustafti. Okey, mustafti itu maksudnya orang yang menanya lah. Okey, sama ada secara jelas atau tidak, sama ada mustafti itu tunggal atau ramai. Okey. So, ia adalah satu keputusan tentang hukum agama yang belum pernah diputuskan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan sumber hukum yang lain. Kan? Termasuklah ijtihad oleh mufti atau mereka yang berhak tentang membuat keputusan hukum. Ijtihad itu berasal daripada perkataan jahadah, iaitu usaha sehingga mencapai matlamat yang diingini. Pada sudut istilah dia pula, dia adalah merujuk pada seorang yang faqih, iaitu mahir dalam ilmu fiqh, mencuba sedaya upayanya untuk mengeluarkan hukum syarak yang praktikal dan berkesan dengan cara apa? Membuat kesimpulan daripada dalil-dalil syar'i. Kan? Bahasa mudahnya, dia mengeluarkan hukum barulah tapi berdasarkan dalil sedia ada. Menurut Al-Ghazali, menggunakan daya usaha dalam mengetahui hukum syarak. So, ijtihad yang sepenuhnya ialah menggunakan daya usaha yang paling maksimum sampai merasakan tiada lagi daya yang lebih daripada itu. Okey. Syarat mujtahid, maknanya syarat untuk nak mengeluarkan ijtihad ini, kan, orang itu perlulah seorang yang Islam dan adil. Yang kedua, berpengetahuan tinggi tentang Al-Quran dan Sunnah. Okey, dia perlu betul-betul pakar lah dalam Al-Quran dan Sunnah ni. Dia merangkumi pelbagai aspek seperti kesusaran bahasanya, asbab nuzul, iaitu sebab turunan ayat, nasakh mansukh, iaitu ada ayat yang dimansuhkan, konsep, prinsip dan lain-lain. Okey, so mujtahid juga perlu faham masalah-masalah ijma'. Kan? Ijma' itu maksudnya kesepakatan ulama' dan cara-cara kias. Kan? Kias itu maknanya kita, bahasa Melayu pun faham kot, kias kan, berkias daripada sesuatu. Maknanya kita, daripada satu dalil tu kita kaitkan dengan sesuatu yang lain. Dan mujtahid itu juga perlu faham maqasid syariah, iaitu objektif syariah. Mujtahid perlu menguasai ilmu alat. Ilmu alat ni maknanya ilmu alat nak memahami nas syarak, iaitu ilmu bahasa Arab lah. Maknanya dia kena mahir dalam bahasa Arab. Perlu faham mahir dalam ilmu usul fiqh dan juga ilmu mantik, iaitu logik. Mujtahid juga perlu ada kefahaman yang betul supaya dapat mampu membezakan pendapat yang benar dengan tidak benar. Dan mujtahid perlu mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Okey. So, institusi fatwa di Malaysia ini, sebelum Malaysia ini terbentuk, masalah berkaitan hukum agama ini dirujuk pada ulama' secara persendirian. Kita tanya orang alim di kampung sebagai contohnya. Kan? Dan tak wujud satu badan khas yang boleh menjadi pakar rujuk lah untuk soalan agama. Dan tiada perundangan yang mengawal proses serta tiada pihak yang mengeluarkan fatwa. Okey, so tertubuhnya Jabatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam di Malaysia pada tahun 1970. Okey, ini diperuntukkan bawah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Okey, so jawatan kuasa ini merupakan badan pengeluar fatwa di peringkat kebangsaan atas apa-apa perkara yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Raja-Raja. Okay.
So, pelantikan mufti dan etika syariah ini, okay, kalau jawatan kuasa fatwa, kita ada di Perak, Selangor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Terengganu. Di Kelantan ada Jemaah Ulama. Okay. Kalau jabatan kuasa perlindungan hukum syarak, terdapat di wilayah Kesultanan Pahang, di Sabah Majlis Fatwa dan di Sarawak Lembaga Fatwa. Tapi technically dia semuanya merujuk kepada institusi fatwa itu sendirilah. So, sekarang kita sudah ada portal e-fatwa. So, portal e-fatwa yang dikawal selia oleh JAKIM lah. Kan? So, dia merupakan pengkalan data fatwa secara elektronik. Dikemaskini oleh Jawatan Kuasa Teknikal Jawatan Mufti seluruh Malaysia, menghubungkan masyarakat Islam dengan mufti dan boleh diakses lah. Okay. So, ini contohnya. Semua maklumat al-ahkam al-fiqhiyah. So, boleh masukkan kata kunci nak cari pasal apa kan. Contohnya sembelihan, cari je lah. So, akan keluarlah fatwa-fatwa berkaitan.